Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa alhimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Alhamdulillah, tengok muka 79. Tafkir artinya berfikir. Apa maksud kita berfikir? Apakah dia tafkir? Tuhan sebut la'allahum yatafakkarun. 79. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahad war rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa apane law anzalna hadzal qur'an ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. La'allahum yatafakkarun. Apa maksud tafakkur? Apa maksud berfikir? Berfikir ni ialah situ dah kan? Mengatur perkara-perkara yang maklum. Perkara maklum ni kita kena ingat kata kita boleh himpun komun dah. Boleh himpun komun. Maksudnya kita boleh barang kita tahu tu panggil benda maklum. Benda maklum, perkara yang kita tahu. Kita isi masuk. Scan masuk, baca masuk. Masuk duduk dalam otak kita. Ada belaka? Ada gambar remon ni, rupa remon ni. Ada pohon kayu, ada sungai, ada cakap. Ada sekolah, ada jisdah, ada sejid. Dah lah kalau ni orang panggil maklum. Kadang-kadang maklum sana itu maklum madmun ada. Bukan maklum ramah, maklum madmun. Maklum konten je, mana kandungnya. Misalnya kita royak ke masjid. Oh, masjid ni pak gas maya. Ada jadah, ada mihrab, ada membar. Ada qalah, pak ambil wuduk, pak gapo ke. Orang panggil sejid mana? Sejid tengah, sejid besar wilayah Jalak, maka ada ramai lagi. Kalau kita biasa tengok, kalau kita tak biasa tengok, hanya dia gari maksud atau makna masjid sahaja. Seperti itu juga bila kita kata insan, orang ni tak ngakak cerak. Jalan kaki dua. Lepas tu pula orang ni kecek. Boleh kecek, boleh berfikir. Jadi ada komun saat ni tu. Maklum, benda maklum ada dalam kita. Benda hak maklum ada dalam kita, tapi fikir tu apa? Mengaturkan perkara yang maklum untuk sampai dengannya kepada benda majhul. Jadi tasawur atau tasdik. Misal benda maklum ni diisi kita buat. Buat ni makna capur. Kun tu makna kali. Han makna kurang. Jadi bila kita kata 100 buat 100, 100 capur 100. Amaliyatut tafkir. Kita fikir 100 capur 100, kita atur 100 capur dengan 100 jadi 200. Tu orang panggil hak maklum kita ada. Kalau capur dia tubik gitu. Kalau kali kun contohnya 5 kali 3 15. Jadi hak kita ada maklumatnya iaitu kali ni. Nah, kun ni dia ganda panggil. Ada ganda hak 3 ganda 3 kali 4 kali ke. Oh panggil kun atau kali. Jadi benda-benda ni merupakan maklumat, tapi nak aturkan, kita nak atur, nak mengaturkan untuk nunggu sampai pada maklumat.
Orang yang tak insan. Mungkin ada mak misal duk ngaji jisdah tu, duk tahun 1 Usuluddin. Jadi kita hanya ada maklumat. Ada maklumat jisdah. Dok je lain. Bukan ngaji ciwak, bukan ke, tak ada. Tahun 1 Usuluddin. Dah lelaki. Lepas tu kita atur. Oh, sore tu ke? Misalnya tu orang panggil mikir. Duduk depan tu lah. Barisan 2. Jadi kita aturkan semua maklumat hak ada kita untuk nak sampai pada benda-benda hak kita tak tahu. Hak kita majhul, kita sampaikan dengan maklumat-maklumat yang ada pada kita. Tu orang panggil amaliyatut tafkir, witikan kit atau cara mikir. Atau tafkir kan kit dan cara mikir. Bahasa Inggeris panggil thinking, mana kita mikir. Jadi kalau orang royak atas bandar misal, bandar ibu kota mengaluan, ibu kota. Jadi kita ni aturkan mikir ibu kota lah ada. Oh, ya kena ada rumah, ada tempat jabat kerajaan. Ya kena ada Presiden Kapal Tubai. Ya kena ada menteri duduk situ, jabat-jabat besar-besar. Kita mikir itu kan. Tu orang mikir bang, mikir. Bila sebut, jadi untuk sampai kepada benda-benda yang kita tidak diketahui. Dan dikehendaki akal dan menuntutnya untuk mengeluarkan yang belum ketahui itu ialah dinamakan nazar. Atau benda saat ni itu, atau benda maklum saat ni itu orang panggil mikir. Mikir nak kecek lah mana ni. Kena kecek lah itulah ni. Akal saat ni itu dia nak mengeluarkan benda maklum itu. Nak waktu baik benda maklum saat dia panggil nazar. Orang panggil nazar. Lebih kurang lah. Tadi mikir ni kita mikir. Kita atur dia. Kamar dia kita nazar. Nazar saat itu maknanya kita kaji. Sebab tu orang panggil ada ulum nazariyah. Ada ilmu-ilmu nazar. Ilmu-ilmu mengkaji. Kita mengkaji. Nak mengorek. Kata benda ni manfaat atau tidak. Faedah atau tidak. Contohnya lah. Sebab itulah berkata Ibnu Hazmin, dia kata la tariqa ilal ilmi, tak ada jalan untuk nak sampai kepada ilmu aslan pada asal illa min wajhain, melainkan daripada 2 pihak. Tak ada jalan untuk nak sampai pada ilmu sama sekali illa min wajhain, melainkan daripada 2 wajah. Ahaduhuma, salah satu daripada 2 wajah, ma aujabathu badihatul aqli, barang yang mewajibkannya, yang memastikannya badihatul aqli, benda hak jelas, hak badah oleh akal, wa awahilul hissi, dan pancara-pancaraan yang 5. Jadi hak kita nak boleh ilmu ni pertamanya benda hak badahah, bagi hak mesti. Supaya kita kata matahari sebelah atas, benda badahah, bumi milik bawah bagi. Siang hari cerah, kena ada matahari contohnya. Malam ni gelap. Benda ni badahah, benda hak mewajibkan. Badihatul aqli, hak akal jadi badahah. Dia tahu benda ni secara badahah, secara jelas. Dan kita boleh juga ilmu melalui awahilul his, panca indera. Iaitu kita boleh ilmu melalui kita nampak, kita tengok, nampak. Kita kenal tu ilmu orang panggil. Kita nampak. Bila nampak, maka kita dapat ilmu melalui kita tengok. Dan kita juga dapat ilmu melalui kita dengar. Kita dengar. Boleh ilmu juga. Boleh tahu kata
orang kan supaya tak duduk lek dinding lek gelap tapi bunyi duk kecek itu orang. Kerana melalui dengar. Itu pun ilmu juga. Dan ilmu ni yang ketiganya iaitu melalui kita rasa. Rasa kita kecak, contohnya tahu kata masing, apa ilmu juga tu. Kita tahu kata masing, pahit, kelak. Dan kita boleh juga ilmu saat ni kita tahu melalui kita sentuh. Kita sentuh. Kita sentuh, kita jamuh ni kerah, ni lemak. Semua tu panggil melalui. Dan yang kelima iaitu kita boleh melalui kita bahu. Iaitu bahu atau hak ni busuk lah. Hak ni cemak apa ni, hak ni bahu busuk, bau ke apa semua melalui hidung kita. Jadi makna kata ilmu saat ni boleh melalui panca indera, pencederaan yang lima saat ni. Kalau kita kira rubab dalam kita boleh ilmu tu sikit saja cara. Itu boleh dengan mata. Sebab tu banyak lagi ilmu kita tak boleh kerana kita tak boleh nampak. Dan banyak ilmu yang kita tak boleh dengar. Kita tak boleh dengar, tak tahu. Duk oleh laut kita tak tahu, kita tak boleh dengar. Maknanya tak ada ilmu kita tu. Dan ilmu banyak lagi yang kita tak boleh rasa. Ilmu banyak lagi yang kita tak boleh sentuh. Kalau kita kira juga ilmu ni memang kita ni duduk dalam purung. Kalau nak banding dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni sikit benar ilmu kita. Ilmu kita ni sikit benar ya. Tak ada ilmu kalau kira. Sebab Tuhan sebut wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak diberikan. Wa yas'alunaka ar-ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak diberikan ilmu kamu malaikat sikit saja ilmu. Sebab apa? Sebab kita boleh melalui mata ya. Lepas mata sana dah cupcake dia. Lepas sana dah itu tak apa dah. Tak tahu dah. Telinga kita ada cupcake dia. Jauh tak dengar dah suara. Mana kata ilmu kita dah depan dekat ya kita tahu keliling kita. Lepas nampak jauh, nampak saja ya. Tak jadi kerja pun nampak tiap awal boleh tahu atau tiap awal ke apa berat banyak mana. Tak boleh. Sebab tu makna kata ilmu kita saat itu sikit saja. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ilmu kita tu sikit nak banding ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu makna tak itulah. Lepas tu ilmu hak kita nak tahu dalam kubur contohnya, nak tahu hak alam masa depan, alam mahsyar contohnya. Kita nak tahu dalam syurga, neraka, semua hak itu benda tu memang gelap lalu dah. Kalau tak ada Tuhan raya bakal tak tahu pas bila. Kenapa? Karena ilmu kita ni sempit sangat, di keliling kita saja. Tengok muka 80. Contohnya lah seperti kanak-kanak ketika dilahir. Budak ni ketika dia beranak adalah ia tidak mempunyai ilmu. Sebab mula-mula beranak saat ni tu serupa dengan ketah putih dia panggil. Serupa ketah putih. Ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah. Dia beranak tak ada ilmu, tak ada kenapa kara. Dan cuma ada benda yang Tuhan bubuh dalam diri orang saat ni tu, ada benda yang orang panggil ada program kecap benda hak telah diinstalkan hak telah masuk dalam tubuh kita, iaitu fitrah. Fitrah ni maknanya sifat-sifat hak semula jadi hak Tuhan buat. Jadi suka kepada fitrah ni suka kepada benda hak molek. Lepas tu takut kepada benda-benda hak menyakiti. Lepas tu pula nak kepada barang hak banyak benci barang hak sikit contohnya lah. Lepas tu pula suka kepada barang hak molek, hak cuci, hak bersih, tak usah barang cemar. Benda tu benda ada. Nak hak comel, tak usah hak uduh. Semua hal itu orang panggil fitrah benda tu. Dan Islam itu ialah fitrah. Fitratullah allati fatara an-nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim.
agama Islam itu adalah fitrah. Sebab apa fitrah? Sebab Islam ni tak ada suruh malaikat benda yang manusia semua mengaku kata benda tu molek. Dan tak ada benda hak Tuhan lagi, Islam lagi, malaikat semua manusia saat itu mengaku bahawa benda tu adalah benda tak molek. Ini kerana masing-masing manusia ada pengukur, dan masing-masing manusia tu ada fitrah. Ada benda yang boleh buat mengukur, boleh buat ukur benda-benda yang lain. Itu orang panggil fitrah. Islam fitrah. Sebab tu kita nak kepada Tuhan kan, supaya kita perlu kepada mak. Kalau seorang saat ni tu perlu kuam tongkan dan dia perlu kepada mak contohnya, supaya tu juga dia perlu kepada mak. Nah, kita perlu kepada Tuhan. Sebab tu bakat duk cari Tuhan. Orang sia duk cari Tuhan. Nah, tapi dia tak percaya kata Tuhan Allah contohnya, dia duk mempertuhankan batu dan sebagainya. Asal hak ada dalam hati dia saat itu perlu nak kepada orang hak dia boleh berlindung kepadanya, hak dia boleh berdoa kepadanya, hak dia boleh minta kepadanya, hak boleh dia kira kata menyelamatkan dia ketika dia susah. Benda tu masih waris, masih ada dalam hati dia. Itu panggil fitrah. Nak kepada Tuhan. Kuam tongkan dia kepada Tuhan saat itu tinggi menang. Sampai ke pergi kata benda saksi, benda belak-belak. Tak boleh jumpa pusu lah ni jadi pak. Tak boleh jumpa pakai yusak ni jadi pak. Jadi mana kata nak doa kepada Tuhan saat itu. Cari tak temung lah supaya kau kita kata supaya dengan orang yang anak dia tu mak mati halus misal, mak dia mati tekah dia kecil lagi, maka orang ada ayat dia atau mak dia supaya dengan tutup jadi tengok orang ni supaya mak dia apa ni supaya mak dia supaya mak dia jadi orang duk kerana dalam hati tu kuantongkan keperluan kepada mak ni tinggi mana selagi cari mak tak temu cari situ supaya tu juga orang selagi kata cari Tuhan tak temu duk cari Tuhan situ khususnya pada ketika susah-susah. Nah, hak Tuhan sebut dalam Quran. Itulah di antaranya. Sebab tu budak-budak ni mula-mulanya tidak mempunyai ilmu dan tidak juga tamyiz di sisinya. Tak ada tamyiz. Orang panggil tak ada mumayyiz. Apa tamyiz? Maknanya tak boleh beza di antara benda cemar, benda cuci, benda kotor, benda apa tak ada. Malaikat apa yang ia berkongsi dengan binatang? Malaikat ada benda yang serupa dengan binatang. Contohnya lah, nah, binatang hak tak bergerak, maknanya supaya kata hak ada dalam tubuh dia, keperluan dia saat itu, nak kepada makan, minum, hak tu barang hak perlu pada tubuh ialah. Nah, hak tu serupa dengan pohon kayu, serupa dengan gapo lah hak tu. Nah, lepas tu dia isap mak dia saat itu budak tak ada biajar pun, tapi ada benda tu orang panggil, maka ia mengambil susu ibunya dan ia membeza dengan tabiatnya dari anggota-anggota lain dengan mulutnya tidak dengan anggota lain. Nah, jadi mula-mulanya ada benda tu yang sah supaya nak nyusui tahulah. Kalau kita wipek hak ayah pun ya tahu kata bukan ni, ya pun tak isap juga hak pek ayah tu. Jadi dia cari hak mak situlah. Nah, kadang-kadang kan hak ayah nak buat apa ya tu. Tak ada, tak ada susu. Jadi dia boleh beza benda-benda tu. Nah, hak ni orang panggil mula-mulalah tu. Kemudian Ibnu Hazm rahimahullah menyambungkan lagi, dia katalah mengenai pendapat yang awal-awal kepandaian, benda-benda hak panah hak mula-mulanya dan mula-mula hak pendapatan dengan pecahan rak. Iaitu panah boleh membeza. Boleh membeza sesuatu yang tertentu yang berlaku kepada pecahan raannya. Alah tu. Dan mula-mula saat ini ialah dia memahami, tengok bawah tu, apa yang ia dapat dengan pencederaan yang 5. Mula-mula kalinya dia boleh tahu, dia boleh reti dengan pecahan ra.
Pertamanya bawel, kita kata sedap itu diterima tabiatnya. Bila bau sedap contohnya, dah bau yang keji tu tak seh dah. Lepas tu pula seperti dia mengetahui bahawa warna merah tu tidak serupa dengan hijau. Mula-mula dah. Dan kuning dan putih dan hitam. Dan seperti dapat membeza di antara yang kasar dan yang licin contoh, dan keras dan yang lembut, dan yang bergetah dan yang panas dan yang sejuk dan yang suam. Semua hal itu seperti membeza di antara manis dan masan dan masin dan kelak dan pahit, dan yang pedas dan yang pedas, dan yang tawar dan yang tajam. Semualah itu mula-mula. Nah, sekadar tu mula-mula. Berkata Abu Muhammad, maka ini ialah pendapatan pencederaan akan perkara yang dirasainya. Dia boleh saat ini dengan benda yang dia rasa sendiri dulu. Nah, dan ia kenanya, kerana ia kenanya soal lagi dia boleh tahu dengan benda hak jelas dia panggil. Hak saat ni boleh tahu dengan panca indera. Maknanya dengan mata, dengan hidung, dengan telinga, dengan mulut, dengan rasa, dengan tepuh. Ada soal laginya, iaitu dia boleh faham melalui benda yang jelas. Nah, benda yang jelas, contohnya lah, benda yang jelas, supaya kita kata kullun, semua ni besar daripada juz'un. Nah, semua, mana kata semua tu besar daripada juz'u. Lah tu. Sebab tu dia sebab tu kalau kita tengok, maka di antara demikian ialah mengetahuinya bahawa juzuk lebih kurang. Jadi budak kan, bila kita tak banyak, dia nak banyak kita buai tu ya, kerana dia tahu kata tu sikit. Lah tu. Apa kata kita tak sah, dia pesnya. Tak dua tak masa lagi dia suka misal. Dan mula-mulanya benda-benda gini dululah. Benda-benda hak manusia boleh tahu sana. Situ dah. Tu nak ayat tak, we boleh tahu kata gapo tafkir, gapo mikir, gapo nazar. Benda-benda ni. Dah tengok muka 82. Islam ni setara mana? Islam perdoli, Islam suruh kita mikir. Islam ni sangat mementingkan mikir. Tuhan suruh kita mikir. Ada banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan sebut kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Dan ada sebut laginya iaitu innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum falamma zagu azagha Allah qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Tak kena ayat lain. Iaitu waktu hasbuk itu idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Ada sebab yafqahun makna faham. Dan ada tu sebut fa'tabiru ya ulil albab. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khayra taqwa wattaquni ya ulil albab. Wattaquni ya ulil albab. Takut padaku ya ulil albab. Orang ada fikir ke, orang ada otak. Mana kata la Islam dia penting mana? Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu
walillahi khazainus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun. Yaquluna la irja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal walillahil 'izzatu li rasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun pula. Semua tu berhubung dengan akal fikir. Suruh kita ada sebut la'allahum yarshudun, akal juga kalau kira ke. Lah tu. Sebab tu makna kata sesungguhnya Islam adalah agama yang membesarkan akal fikiran. Sebab tu kita tak ada. Sebab tu orang panggil kuampin soal masdar, cara ilmu Islam hari tu ke sama kereng tak kereng orang panggil. Mari Quran hadis. Di masa yang sama kita juga boleh ilmu melalui fikir, guna otak, mari korek, mari istinbat, panggil deduction, maknanya kita korek ilmu sana itu melalui kita korek ilmu sana itu dengan akal, faham akal ni setengah lagi. Sebab tu ulama kata kalaulah contohnya lah kita buat al-qiyas dalam Islam ni ada Quran, sunnah, ijma', qiyas. Quran, sunnah, ijma', qiyas. Kita buat qiyasan itu ilmu hilang dekat dengan setengah. Ilmu sana itu hilang. Sebab apa hilang? Sebab dah tak sepakat otak. Bila tak sepakat otak, ilmu yang kita boleh melalui otak sana itu hilang. Sebab tu tak boleh. Kena guna otak juga. Bila guna otak, semua kita nampak sempurnanya al-Islam. Islam ni mari bawa ilmu-ilmu kepada umat manusia, dan kita tengok kepada dalam Islam ni tak kira ilmu gapo, kita tengok ada Quran, ada ulumul Quran. Ada ulumul Quran saat itu, iaitu ilmu yang kita guna akal, mari fikir tentang sehingga dapat menciptakan, dapat kita menciptakan, dapat itu ada satu ilmu namanya ulumul Quran. Dan fiqh pula mari hipung nas semua daripada akal fikiran kita saat ni, kita dapat mencipta satu ilmu namanya ilmu usul fiqh. Dan kita korek, mari ada ilmu hadis, ada ilmu tu ilmu ni daripada hasil daripada kita korek saat ni tu. Sebab sebab itulah dan Islam ni mengiranya atau membilangkannya Islam ni sebagai alat yang baik. Otak ni alat yang baik dan canggih untuk mengenal hakikat. Canggih ni maknanya hak maju dia panggil dah. Hak tan samai tisut. Kalau kira agak hak maju moden sekali. Otak ni untuk kita nak mengenal hakikat. Kita nak tahu benda hakikat ni. Dan di antara awal-awal perkara yang akal mesti mengenal ialah beriman pada Allah. Mula-mula barang kita kena kenal ni, kena Tuhan. Otak kita, benda kita kena caingan, kena pakar. Otak hak besar sekalinya, iaitu untuk mengenal Allah. Lah tu. Dan kekuasaannya dan wahdaniyatnya. Dan itulah agama yang menuntut manusia bahawa janganlah beriman dengan sesuatu melainkan apabila disokong oleh dalil-dalil dan tanda-tanda dan burhan-burhan. Al-Islam ni tak usah kita percaya barang gapo orang panggil ngom-ngau, nama dia ngom-ngai apa? Ngom-ngai. Ngom-ngai misal nak jadi duk gila kepada benda-benda yang khurafat, Arab panggil benda karuk-karuk. Hidup percaya kepada benda tak tukalu.
Kalau Islam ni tak boleh. Ni okey Islam cok duk nak benda pelak-pelak bang ni. Malai lah tu koda contohnya air penuh, ada nak air penuh baik tu. Jadi ngumngai tu ada kerana sesetengah saat itu tentang masalah faham Islam kepada masyarakat dah apa. Tak faham sungguh. Siapa ke misalnya tu buat bagai pelak-pelak ni terkejut lebih. Karena dia suka nak pada benda khawarikul adah, iaitu benda mencarikan adat. Bila dia nak benda saat itu, makna kata wakwi dia saat itu, wakwi orang saat itu lekat dengan benda gitu. Maka itu bukan karena orang Islam kan benda tak terima akal, dah. Malaikat benda tu sakut paut dengan akidah tak apa je benda gaib, benda mughayabat, benda gaib tak ada masalah, kita reti benar mula lagi kerana kita pun bagi kepada alam tu alam gaib dan alam syahadah, alam nampak dan alam gaib. Ialah tu. Kerana demikian itulah Allah menyerukan kepada suruh kita memerah tenaga akal dan tenaga fikir dan mencela mereka yang cuai dalam menggunakan akal. Orang yang tak ada guna akal ni dicela. Sebab tu Tuhan sebut kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Tuhan menghidupkan orang mati dan begitulah Tuhan tunjuk tanda-tanda Tuhan supaya la'allakum ta'qilun, supaya kamu berakal, pandai mikir. Orang panggil kita bahasa Sia panggil apa, rucak kit. Mana geti, pandai mikir, bukan tak nak kecek gapo kecek ya. Tak ada kat kerau langsung. Tu lebih bagi nak kecek. Allah, Fatina lek ke. Tunggu tak? Tunggu kecek Allah tak uti. Boleh kecek rorek apa huje. Rorek tak uti kit bu. Tunggu tak? Okey buat kaji otak orang Tina orang atas tak supa. Otak orang atas ni tepat kecek. Otak hak bahagian kecek saat ni tu dengan otak mikir dia gitu. Sebab tu lama lah tak kamu masuk. Hak Tina ada ni. Ustaz psikologi, ustaz duk ngaji masuk ngaji itu dia ya. Dak Tina gini, hatta kamu dia piu. Nak kecek apa hang kecek? Siapa pak lalu dah muak. Bombeng atau bodoh kata aku kedai dia tak fikir apa. Padang kata bom. Ini nak kata apa kata? Bukan semua, ada juga panggil Yinglik ada ke? Yinglik. Ada supaya dengan Nayuk Jerman Tino ya. Lepas tu pula New Zealand Orden nama tu. Waktu pun kira kata orang Tino ya banyak gak. Hukum lah Islam suku pina ayat tu orang Tino bijak-bijak banyak. Perumah kita ni banyak bukan ada sebab apa bukan ayat tak bijak, ayat malah. Sungguh. Ya cak re itu sebab tu banyak makan penti tempat kerja di Ampe, di Obota, di Tek Sebang, di Kolah, di apa Tefat Tina weh. Kenapa apa? Karena fak ayat malah masa duk ngaji orang Tina tak ada benda hak nak buat video saat ni tu lalai. Berkata tak ada tengok fak ya tak pergi jalan tak leh retina duk jalan ke benar, duk jalan ikut dia tak leh retina kena sanggup andai kena jaga diri ya gapo tu kau ni. Dak tepat-tepat tak leh klik rumah ya apa gitu. Jadi peluang untuk dia jadi benda wak yang ngaji tu banyak. Hak ya buat yang lalai tu banyak. Berjumpa jumpa ada kerja homo. Dia ngaji dah kerja. Allahu akbar. Sopo dengan Rakyat Menteri ni. Banyak mana ngak lu dia ngaji dah kerja juga. Buat apa tak ada. Allah dah. Salah tes kita ada lalu. Nah, Allah apa dah kerja tak mana lalu. Kenapa? Karena ayat wahai jalan kok tu kan. Apa kata jadilah tu? Ngaji jadi kurang. Bila kurang ni tu orang Tino tabiat ya ni tu tabiat baik ngaji dah. Tabiat baik duk kelas, duk tak gimana ya. Banyak ke tabiat ya tu tabiat kena duk tepat.
Tak boleh dok pergi tu kuning ke. Wa amnuai widia saat itu jadi ngaji. Hak yata ni ya tubuh ya tinggi tu boleh pergi belakang tak akan laju lah. Nah, akak tu akan tak apa ya tak apa ya betul. Lepas tu buat widia saat itu congwang banyak. Pok kata congwang sana tak ngaji. Pok kata tak ngaji ni tu tak boleh kerja duk kerja. Nyaku. Tengah atas. Lepas tu tak ada kerja tak selah. Lepas tu Fatina ngaji. Lepas tu ngaji ni tu boleh faham habis. Tepat di mana jumpa Tina. Tu Tina boleh bancuk Tina. Kau tu Tina habis. Ngajar itu. Itu pun salah-salah kalau boleh hadir kau tu email telefon Tina juga. Tapi tak boleh hadir. Kalau boleh hadir kau telefon Tina juga itu email. Gua kamu. Pak Yate nak pergi tu apa? Balik ke mana ni? Sesungguhnya Al-Quran Karim tutup manusia supaya berfikir. Tuhan suruh berfikir. Kul innama a'idzukum biwahidah an taqumu lillah mathna wa furada. Katakanlah Muhammad, aku hanya mengajar dan menasihati kamu dengan satu perkara saja, yaitu hendaklah kamu bersungguh-sungguh berusaha mencari kebenaran kerana Allah semata-mata. Nah, masna ketika kamu berdua, wa furada dalam keadaan kamu berseorangan, thumma tatafakkaru kemudian kamu berfikir ma bisahibikum min jinnah. Nah, semasak-masaknya salah sebenar-benarnya tidak apa ni, semasak-masaknya suruh kita in huwa illa nadhirul lakum bayna yaday adzabin syadid. Dah itulah ayat Tuhan suruh kita mikir. Dan Tuhan sebut inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada kejadian langit bumi, waqtilafil lail, bertukar ganti siang malam, la ayatil liulil albab, itu tanda bagi orang-orang yang punya akal pikiran, alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila qala subhana faqina adzabannar. Tuhan suruh fikir juga. Tak boleh kita tak mikir. Yang 83 jim. Al-Quran Karim membilangkan orang yang tidak berfikir, orang yang otak roda tapi tak mikir. Nah, seperti binatang. Istilah kira sepengah binatang. Orang yang ada otak tapi tak mikir sepengah lembu, sepengah kambing, sepengah kuba. Dah. Sepengah kuba sesiaga apa? Mengan kuai. Aduh berat. Kena ni. Tuhan kata wa masalul ladzina kafaru, dan perumpamaan orang-orang yang kafir, kama salil ladzi yan'iku bima la yasma', seperti orang-orang yang berteriak memanggil binatang yang tidak dapat memahami. Sepore duk panggil kuba, panggil lembu, panggil apa, hi ya misal. Sepore panggil itu padahal lembu kuba dak pahal kali. La yasma' illa du'a wa nida' summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Tu ayat fahum la yaqilun. Mana ayat tu celaknya Islam celak orang-orang yang tidak berakal, dan banyak sekali dah ayat-ayat tanda Tuhan suruh berakal. Tengok muka 84 bawah. Sesungguhnya Quran Karim melarang manusia bahawa mengikut sesuatu dan percaya kepadanya tanpa ia mempunyai dalil yang jelas atas kesahihannya, dan tanpa ada dalil yang memuaskan hati yang menyampaikannya kepada keyakinan dan ilmu. Dalil Islam ni tak boleh. Tahu kita hidup hidup gamuk orang panggil. Dengan tak ada bukti, tak ada dalil. Sebab tu Tuhan sebut wala taqfu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu melampau bagai, janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan. Jangan kita duk nak percaya bagai kita tak ada ilmu. Apa? Syurga neraka? Hak tu ada ilmu, itu kita tahu melalui Tuhan ya tu. Sebab tu
Dalam Islam ni ada cara kajian. Cara-cara kajian akal pada perkara yang tidak disebut dalam khabar yang yakin. Tengok dah muka 85. Akal ni dia boleh mikir barang hak tidak disebut dalam hadis, dalam Quran. Dia ada cara dia. Cara lah iaitu dengan dua jalan. Pertama panggil dilalatul iltizam. Dilalatul iltizam iaitu petunjuk yang melazimkan atau mestikan sesuatu. Dilalah iltizam. Cara mikir supaya kita tengok sini, kita tengok. Kita tengok apa? Kita tengok masjid contoh. Bila tengok masjid, tentu kita akan mikir kata mesti ada orang Islam. Mesti ada orang Islam. Bila kita tengok masjid, mesti ada tempat semaya. Bila kita tengok masjid, mesti ada tempat wudu. Jadi wudu tempat semaya orang Islam ni orang panggil iltizam, ada luzum, ada kaitan atau ada hubungan dengan masjid. Kadang-kadang hubungan saat ni tu iaitu hubungan yang sangat tak boleh kita asingkan. Kadang-kadang saat ni tu dia orang panggil hubungan kan supaya ikan dengan air. Contohnya kalau kita pergi nampak ikan contoh mesti kena ada air. Kalau nampak air tak mestinya ada ikan. Kerana apa? Kerana air hujan duduk atas langit, ikan tak ada atas langit. Ada ikan atas langit? Ada. Ada tak? Ada. Itu dah. Orang panggil iltizam. Iltizam saat ni tu maknanya benda ada kupan, ada ikat di antara dua benda. Pas iltizam ni ada iltizam hak bayyin, hak jelas. Ada iltizam bayyin bil makna al-akhas. Ada iltizam al-bayyin bil makna al-a'am. Ada iltizam ghairil bayyin. Ada. Sebab tu dilal iltizam tengok dulu. Dan dilal iltizam ialah bahawa kerap terikat di antara dua perkara di mana apabila engkau gambarkan salah satunya nescaya engkau akan menggambarkan yang satu lagi. Dan jalan untuk mengambil faedah dari ini dalil ialah bahawa engkau perhati kepada kezahiran apa yang nampak di hadapan engkau. Maka jika engkau nampak dengan jalan menyelidik bahawa benda yang nampak tersebut mesti ke satu hakikat, nescaya dengan tabiatnya dalam pertimbangan engkau bahawa engkau percaya kepadanya. Supaya iltizam ni orang panggil supaya kita nampak kereta potek tung Thailand ni sagara Thailand sungguh kata lah yang bunyi Thailand kita Thailand. Jadi bila kita sorok, bila kita tengok kereta is'af atau kita tengok kepada kereta payaban atau kereta apa, mesti ada orang sakit lah tu. Terikat dia. Dan kita tak fikir pun kata dia nak muat orang tak sakit. Mesti kata orang sakit. Terikat iltizam di antara dua tu cacen jelah. Dan ada hak tak ada cacen. Hak tak cerah mana orang panggil. Ada juga. Cuma kita nak ayat tak iltizam ni, luzum ni mana ada kewajipan. Kita misalnya kita kata ada sekolah, mesti ada pelajar kan. Masjid sebab tu juga. Sebab tu lah ni tu orang ada cari bulan hak mana hak ada air misal. Dau krok duk cari tu, NASA duk cari. Tengok kata hak mana ada air mesti kena ada benda hidup dia kira situ. Jadi sebab air dengan benda hidup ni tak cerak dah.
Benda nak hidup kena air. Dan kita ni set sam suan si dalam tubuh kita ni air. Set neng suan si saat ni tu tubuh isi. Dan supaya tu juga bumi. Bumi pun sama juga. Set neng suan si saat ni tu darat. Dah daratan tempat tanah bumi lah. Air saat ni tu sam suan si. Itu kan. Sebab tu kalau kita tengok situ tu, maknanya air dengan benda ni terikat. Dan supaya tu juga, kita tengoklah. Kalau kita tengok ada basah, misalnya ada bukit, kita pergi bukit ada basah, mesti kena ada. Okey. Kalau kita tengok tapak bekas rimah contohnya, mesti kena ada rimah. Sebab itulah hak ni panggil lakan cara mikir dah. Sebab tu orang tanya Arabi, tanya orang Arab, orang darat lah. Orang darat ni orang kampung, orang darat. Orang tanya dia, aina apa ni burhan ala wujudillah, mana dalil kata ada Tuhan? Dia kata al-ba'rah tadullu ala al-ba'ir. Tahi unta, tanda kata ada unta. Wal asar, dan bekas jalan ni yadullu al masir, menunjuk di atas orang jalan. Fasama zatu abraj, langit punya bintang-bintang. Wa ardun zatu fijaj, dan bumi mempunyai jalan-jalan. Wa bihar zatu amwaj, dan laut mempunyai amwaj, mempunyai omok-omok. Afala tadullu ala al-latifil khabir, adakah tidak menunjuk di atas wujudnya Allah? Sebab tu kita ni bila kita tengok dunia ni, tengok alam, tengok semua kita nampak ni, benda ni buat kita kena fikir kata mesti kena ada Tuhan. Dah kena ada Tuhan. Karena apa? Karena kuam pukpan ni tak boleh. Benda ni jadi sendiri tak boleh. Dah kena ada Tuhan bagi. Alah tu lah. Tu mana dilalatul iltizam. Supaya kita kata Quran ni luzum, yalzam, lazim min wujud al-Quran. Lazim ada Quran itu wujud al-mutakallim. Wujud ada yang al-munzil lil Quran. Kena ada Tuhan yang menurunkan Quran. Sebab nak ada kata-kata balah mana kalau tak ada Tuhan yang berkata. Luzum di antara Quran saat ni bukti bahawa Quran itu menjadi dalil atas wujudullah, atas ada Tuhan. Sebab tu dilalul iltizam dia terbagi kepada dilalul iltizam saat itu ulama membagi pada 3. Pertama al-lazim al-bayyin bil makna al-akhas, benda hak lazim, benda hak pupan, hak terikat di antara 2 perkara, hak yang nyata bil makna al-akhas, dengan makna khusus. Dia tak pergi ke lain. Kalau kita kata kereta Thailand, jadi mesti orang sakit ya. Dah. Hak tu khusus orang panggil, dia tak boleh lari dah. Sebab tu dia tengok sini dia kata gapo al-lazim al-bayyin, benda hak lazim dengan makna akhas, ma yakunu tasawwurul luzum wahdah kafiyan fil jazmi, iaitu kita gama luzum, gama kuampupan di antara 2 perkara saja cukup fil jazmi, dalam kita nak menghukumkan dengan putus likadilalatis sayyaratil is'afiyatil marid, supaya dengan menunjuk kereta bawa orang sakit tu kata ada orang sakit. Benda ni tak boleh lari pada orang lain dah, sebab orang tak sakit tak muat kereta tu. Kalau ada orang curi pun takut nak ambil kereta orang sakit, takut sakit sungguh. Jadi seperti menunjuk suara kereta pesakit atas ada pesakit. Benda ni orang panggil luzum bayyin. Dia tak boleh lari ikut lain. Tak boleh lari ikut lain dah. Supaya dengan kita dengar orang kecil lek tabir misal gelak, itu pun sama. Maknanya kena ada orang lek belakang tu. Tu panggil al-lazim al-bayyin bil makna al-akhas. Dah. Bil makna al-a'am, makna umum. Misal lah,
Kita kata ada lipa. Kita tanya, ayah mana ada? Ada lipa apa? Ada berapa kali lipa ada? Nah, hak tu tak akhas sangat lagi. Karena apa? Karena boleh dia pakai kasut. Ada bajak tu. Boleh tak ada gimana, biasa lagi kebu. Tapi orang panggil luzum dah ngaya. Ya biasa ke awak kajak kapok homo. Tapi orang panggil bukan siapa ke nak tu tak boleh. Bukan cat chain 100% sangat dak ahli. Nah, Pak Man kan dia duk le 50%, 60% gitu. Nah, dia tak ada khusus sangat dak. Sebab tu tengok yang dua panggil 80. Ni cara mikir benda penting. Al-lazim al-bayyin bil ma'na al-a'am. Nah, lazim benda hak lazim hak yang nyata tapi dengan makna umum, iaitu ma yatawaqqafu idrakul luzum, bagi terhenti mengetahui luzum baina syai'ain di antara dua benda ala tasawwuri kulli minhuma, di atas tasawur tiap-tiap pada kedua. Nah, lahana jadi kita nak tahu makna kewajipan di antara dua tu, kena gambar salah satu pada dua tu dulu. Lahana dia kata supa dengan nulis dengan orang ni. Nah, nulis dengan orang ni kalau nampak tertulis. Tulis ni mesti orang. Lemu tak nulis. Dah, kera tak nulis juga. Ada gajah ciamai nulis. Tapi nulis tak gitulah. Nulis. Bila nampak tak nulis hari tu, nah, mesti kata orang. Bila nampak orang, mesti nulis tak? Tak juga. Dah, orang panggil secara umumnya orang ni pandai nulis. Ya gitu. Taklah jadi kata, nah, taklah kata jadi mati sangat tak gak lah. Lah tu. Tapi orang ni boleh nulis biasa ke? Sebab tu tengok dia kata seperti menunjuk manusia atas boleh menerima ilmu dan menciptakan tulisan. Supaya kita tengok orang boleh ngaji orang ni. Ada orang tak boleh ngaji? Boleh ngaji belaka orang. Boleh cari ilmu orang. Boleh pandai nulis belaka manusia. Hak tu orang panggil secara umum malzum di antara dua saat ni. Ketiga, al-lazim ghairul bayyin, lazim hak tidak nyata. Ma yatawaqqaful jazmu bihi, bagi terhenti jazam dengannya, menghukumkan dengannya ala iqamati burhanin akhara, di atas mendirikan dalil yang lain, kaltizami zawayal muthallathi liqaimatain, seperti lazim bucu-bucu bagi tiga segi saat itu liqaimatain, bagi dua tiang dia, dua kit dia. Maknanya nak ada tiga bucu mesti kena ada dua ni. Nah, mesti kena ada dua sen. Nah, kalau kira agak pak ni panggil lazim saat itu ghairul bayyin, yakni perkara tidak cukup padanya menggambarkan malzum atau perkara ditetapkan atau tasawwur saat ini. Nah, kita bukan nak wayak gapo sangat, nak wayak atau benar hak lazim di antara dua perkara saat itu. Ya ada hak catcin, ada hak tak ada catcin, ada hak. Nah, ni semua ni cara mikir belaka ni, apa cara mikir. Hak tidak bayyin saat itu kita tak boleh buat jadi dalil. Dah, nak buat jadi bukti tak boleh. Nah, kena ambil hak al-bayyin sahaja, hak cerak sahaja kita buat mari jadi buktinya, buat jadi dalil lah. Tengok 87. Cara yang kedua ialah kias. Kiasan itu iaitu kita ukur kias, dan ini kias yang memberi hukum yakin terbagi ke dua bagi. Kias mantik, orang panggil kias mantik.
kullun muallafun min qadaya yalzam min al-id'an ilaiha al-id'an bi syai'in akhar. Perkara disusunkan daripada qadiyah-qadiyah yang lazim daripada ikut kepadanya, ikut dengan sesuatu yang lain. Nah, supaya kita kata al-alamu mutaghayyirun, alam tu berubah. Wa kullu mutaghayyirin hadithun. Alam ni berubah, dunia ni berubah, kita berubah, pohon kayu berubah, semua benda berubah. Wa kullu mutaghayyir hadithun. Tiap-tiap benda berubah ni baru. Jadi secara kiasnya iaitu maknanya al-alam hadis, alam ni baru. Kerana tiap-tiap benda berubah tu baru. Bila tiap-tiap berubah baru, maknanya alam ni baru. Benda ni ya pen kanisat, jadi matematik dah kalau kira lah nang buat dengan pen song, ya taitu dah mogok. Al-alam mutaghayyir. Alam tu berubah. Wa kullu mutaghayyir hadis. Tiap-tiap benda berubah tu baru. Makna kata al-alam mutaghayyir. Alam tu makna tu alam tu berubah. Kias mantik. Dan ada kias mantik lagi, orang panggil kias aula, ada juga. Supaya wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan kata kepada ibu bapa uffin alih kalau tak alih gak tibuk sepak tak alih belaka hatta ini gimana habis ni perkara-perkara yang yakin tersusun padanya kias-kias ulama mengiranya sebagai usul 6 orang panggil. Tengok dah. Benar hak kias. Perkara-perkara yakin hak boleh kias orang panggil. Ada lini. Pertamanya panggil benar hak awaliyat, aula. Dah supaya dengan kias aula panggil. Supaya dengan kalau pukul, kalau kata tak boleh, mana tu pukul kau tak boleh lagi lah. Cara mikir marilah tu kan. Wala taqul lahuma uffin, tak boleh kata dah kepada mak. Sepak boleh tak? Kau tak boleh lagi lah. Kau panggil aula, kias juga tu. Kias aula. Kau tak boleh lagi lah. Kalaulah kita hal itu tak boleh kata maka kalau tak boleh kata maka sepak tibuk kau lebih lagi lah. Apa lagi kias. Dan seperti juga benda yang supaya dengan satu tu setengah dua contohnya lah. Benda ni benda hak awaliyat dan aula adalah. Yang keduanya bagi al-musyahadat dan mahsusat, benda hak dilihat dan benda hak boleh rasa. Musyahadat benda hak nampak. Supaya kita kata matahari itu mencerah. Matahari itu cerah. Dan kerana benda tu benda hak kita boleh cerak jelas. Yang tiga bagi tajribiyat. Tajribiyat ni benda hak kita terang, cuba misal. Dengan sebab adat misal kalau makan nasi kenyai sokmo ke panggil benda. Kita kias. Kita tak takut nak makan nasi tadi pun ingat tak kenyai mata dah. Kalau tak kenyai ni aku makan tadi kenyai kedok ni. Nak kena makan golai pula. Ya kapaknya bagi hadasiyat. Hadisiyat mana agak. Dia kelima ni mutawatirat. Mutawatirat ni orang panggil hak ni boleh secara mutawatir dengar. Yang kena nazariyat maknanya secara nazariyah. Lepas tu ada kias analogi 90. Hak ni kita sengaja tak pernah. Tengok muka 91. Ada kias dalam ilmu usul.
Semua tadi itu kita kias. Dalam usul fiqh. Ya. Ketung di atas agak misal, semua tu panggil kias. Nah, ni cara mikir kena kias gitu. Kena kias. Nah. Lepas tu kita tak akan dah. Kita tengok 99. Lalu kita tak tinggalkanlah. Akidah Islam. Ini penting. Ngikut cara pengajian akidah di sisi ulama muslimin dibagi pada dua cara. Orang Islam ni cara kita ngaji ilmu akidah ni ada dua cara. Ada dua cara. Dan pertama orang panggil manhajul Quran. Cara Quran. Yang dua panggil manhajul adillah wal barahin al mantiqiyah. Manhaj cara-cara dalil-dalil dan bukti-bukti mantik. Dalil-dalil mantik. Dalil kias analogi lah. Kalau kira agak. Ya ada dua cara ni. Cara hak Al-Quran, lepas tu cara hak kias analogi. Cara Quran ni, ngikut cara ini ternyata bahawa Quran iktimad pada menyerukan kepada beriman pada Allah atas asas fitrah. Dalam Islam ni biasa agak Tuhan suruh apa, Tuhan menyeru kepada kita beriman, suruh tengok Tuhan mencetuskan fitrah. Maknanya orang ni ya ada dah fitrah, ada hubungan dengan Tuhan, nak kepada Tuhan saat itu ya ada. Bila ada saat ini makna Tuhan nak wi kita seolah kata wi kita ket ya, kita khabar, kita rasa kata oh benar ni. Sebab tu banyak Tuhan sebut dalam Quran saat itu nak wi kita mikir. Nah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, suruh tengok kepada unta misal, wa ilas samai kaifa rufi'at, tengok kepada langit, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat, fadhakkir innama anta mudhakkir lasta alaihim bimusaitir. Semua tu fitrah ni kita misal sepatah kita ni kan, kita ni orang panggil kita ngemek kita ni, ngayah kita ngemek kita ni, kita ada ikat tedah. Cuma ada juga mak anak hak degil dah, anak tak turut tak gapo, jadi mak tu perlu mak pak perlu bakit sepatah tak ingat ke mek muka tengok ni letih lah, kau budak-budak dulu kau susah lah dah. Nah, duk bangun wipek kok mung pukul 1 pukul 2 malam tak tidur. Lepas tu pulak lah basuh berak wi lagi lah, tukar paper ke Pak Ali hari. Susahnya mak tak nak besar ni kok dah duk suap nasi suap apa. Jadi benda tu ia ada kurang pandang dengan anak. Jadi anak buat jadi Allah dah mikir. Bila mikir ni kita tak boleh duk gaji dengan mak apa. Tak ada gaji. Yang duk gaji mak apa. Gaji mak apa. Tak tahu gaji. Nah, Allah gaji mak apa. Bukan ngaji dak gaji. Nah, duit-duitnya nak habis. Duitnya nak habis tak kira apa perkara. Beli surat tak. Duk pakai. Nah. Lepas tu dah. Nah, ya tak. Jadi apa kata mokpok kacek tu Allah tahulah pohon mek dulu jadi jambe mung je lah. Mek ni jadi belaka jadi payabang lagi, jadi korap cai mu lagi. Dah. Jadi belaka mek kita ke. Jadi korap cai nak aduh hanya. Dah lepas tu jadi payabang lagi. Jadi pucuk apa orang panggil korap cai lagi wak nanok wak apa gosok baju do mek belaka tu kalau tak ada sabit beranak kat hamba dah. Apa kata royak baik tupak ni tu wakwi Allah. Wakwi kita mikir. Supaya tu juga Tuhan. Tuhan royak. Tengoklah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Jadi Tuhan wajah nak kita khabar belaka tu, wahai manusia, sembahlah kamu kepada Tuhan kamu yang menjadikan orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa takut pada Tuhan. Tuhan yang menurunkan hujan, Tuhan yang menjadikan bumi itu hamparan dan turunkan hujan air daripada langit, dan Tuhan tumbuhkan buah. Mikirlah no. Mikir supaya kita mikirlah. Anak, ingatlah molek tengok tu dalam rumah tu dapur dah ada air, boleh mung tak ada kena letih pakai go. Lepas tu pula boleh makan nasi mek nanak wisiak. Lepas tu pula ada bagai buah kayu dak taruh dalam tujing. Senang belana. Tuhan seperti juga. Royak benda ni fitrah. Ya kalau royak benda tu, royak benda tu wak we ada orang saat ni tu. Jadi teringat Tuhan lah. Sepengah mopok bakit tadi. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Tuhan waya. Tuhan jadikan hapa bumi. Nah, zalulan. Boleh kita pergi mana-mana. Famshu fi manakibiha. Maka hendaklah pergi cari. Wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Amintum man fis samai an yaksifa bikumul arda fa idza hiya tamur am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kayfa nadhir wa laqad kadzdzaba alladhina min qablihim fakayfa kana nakir awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli shay'in basir. Tak tengok ngah burung-burung di atas langit, biar dak pegang Tuhan kata boleh tak jatuh. Nah. Jadi benda-benda ni lah Allah Subhanahu wa taala nak kita ket alladhi tengok. Ingat tak Quran? Tengok. Quran ingat tak? Ingat ngapa surah ke apa tu? Yasin ingat? Baca? Lupa dah. Kena ngapa Quran? Tuhan sumike tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakat mana? Banyak barang Tuhan buat. Biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Tengoklah, tengok 7 talah langit, suruh kita tengok langit bumi. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ada ke jadi kat kong gapo bumi ya, tak molek situ, tak ada ke molek belaka Allah nah. Kita tengoklah paha kayu tu baik molek nak dia. Aduh, apa lapis dah daun. Kita tengok pula gapo lagi molek belaka tu hai buatnya, tak ada kata kures tu kures sini, tak ada. Sempurna belaka. Tu hal tara min futur thumma rji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Tengok pula sepatu juga tengok apa kali nampak sempurna situ hak Tuhan buat, tak ada, tak sempurna Tuhan buat. Nah Allah ni no ayat tu dalil cara fitrah tadinya Tuhan pakai, Tuhan royak Quran ni 1000 ayat lebih. Nah 1000 apa? 300 40 kalau ni ah 48 itulah. Quran royak. Semua ni Tuhan royak bagai nak we kita ni ingat Tuhan. Nak we kita ingat Tuhan.
Nak we kita ada perasaan, nak we kita ni tu jalan fitrah, tu cara fitrah. Karena apa? Karena orang dalam orang panggil ya manusia ni kadang-kadang saat ni tu dia tak ada khabar orang panggil. Tak ada khabar. Oh kata tak ada khabar ni tu bila Quran mari dah Tuhan royak semua ni tu royak lah betul tu semua. Kita tengok wa ayatul lahumul ardul mayyitatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun. Tengok Tuhan royak tanah tu mati, lepas tu Tuhan menghidup, lepas tu pula tubik buah pula biji-bijian, maka kita boleh makan pula. Supaya dengan mak kita bagi dia kata tak ingat lah kok mak tu rek. Dah tengok mulut makan hok mak beli belaka. Ada ke sebab tu kita nak participate Tuhan tak boleh. Kalau kita duduk di rumah makan kita ni mak kita pera, mak kita belah. Lepas tu pula baju pun dia beli wi, makanan dia beli wi. Kita tak ada tubik pokah kau. Pokah tu tak ada tubik pokah kau saat ni tu pula siapa kita besar siapa apa semua. Pas bolehkah kita neraka kepada mak pak? Dan supaya dengan Tuhan juga. Tuhan ni Tuhan buat kita. Semua kita ni Tuhan buat tangan, kaki, hidung, mulut, tubuh kita semua tu Tuhan buat belaka. Mau tengok apa? Tu tengok apa? Kata dia ingat apa kat duduk sini belakang dah. Dah. Jadi hak Tuhan sebut ni tu Tuhan sebut semua. Mana kata wak kita ni tu rasa nak partisipate tak boleh orang panggil. Nak engkar tak boleh. Sebab apa? Sebab Tuhan buat ni semua hak Tuhan belaka dalam lagu jalan atas bumi Tuhan, tengok atas langit Tuhan, matahari. Kalau kena bayar api ni nak bayar api Faifa hak matahari ada bukan bayar api ni apa Faifa hak matahari tu. Allah banyak mana nak bayar. Pak kita ni Allah malah kerja sungguh. Nak cegah habislah tu. Pak kalau nak kena katuk berita tu pula kena katuk boleh balai tu nak tidur pula. Allah nak pergi katuk di mana? Minta apa ya katuk gelak sendiri senang ada Tuhan. Oksigen ni oksigen. Kalau kita ada nyawa. Kalau ustaz baca surat, kalau kita kena beli kena habis 560,000 sebulan. Dia boleh bayar. 560,000 sebulan. Oksigen. Lepas tu tak masuk angin, tak masuk ribut lagi, tak masuk udara. Dah udara sedap duk ni. Rumah kita ni suyok dah. Udara tak boleh lawan dalam dunia ni. Kalau kita pergi negeri hak sejuk lu sejuk sungguh. Sejuk masuk kepala tulang. Cina. Dah start pergi. Kau duk ngaji tu sejuk dah. Kau duk ngaji tu di Suria tu dah dia ada orang panggil lop dah turunlah salji himat turun. Tapi ke Cina ni sejuk lagi. Sejuk ni masuk tu lah hitam. Lepas tu kita pergi sungai lah. Di parking. Di sungai ni kerah jalan boleh. Tebuk ngai. Dah. Di parking biasa pergi dulu. Beijing, Inggeris panggil Beijing, tapi kita panggil parking. Cina, pergi pak jalan pak apa? Pak Wang hok besar. Di apa? Pak kampung tu, pergi kampung. Kampung mancing tu. Sejuk Cina. Sejuk sungguh. Oh gelap lari nak tak kata tak sejuk dah. Lagi musim sejuk boleh Allah. Sejuk sungguh. Tak hati. Tak ada kok sejuk lajak. Lepas tu nak pergi panah pun Mekah, kita pergi Mekah. Aduh, kena musim panah ke Allah. Panah wak masuk Mekah.
Tapi mau kita ni tengok tak ada panas sangat, tak ada sejuk sangat. Kalau panas pun panas juga, tapi panas pun tak ada kata panas kentik kakak panas semua duk. Dia mau duduk lagi panas supaya ngeduk tepi DAP tu. Supaya kita duduk DAP bagi-bagi uak. Dekat ngapi uak masuk itu. Masuk muka uak. Oh hitam bi. Oh utih-utih tu. Labu bi. Tapi arak ya duduk lagi rumah sok mo itu duduk sok mo. Arak putih orang duduk lagi hitam, lagi panas. Ya ada musim sejuk pula. Kalau kita duduk negeri sejuk jangan bi. Kelik lagi, hilang bi kurak panas semua hilang bi. Ni kurak panas jerawat hingga habis. Bolehlah kita negeri sejuk. Jadi Tuhan waja'alna fiha jannatin min nakhil wa a'nab wa fajjarna fiha min al-uyun. Tuhan jadi syurga min nakhil. Dah buah inak, buah gapo baca sendiri. Pina ayat kata benda tu Tuhan suruh kita mikir, we kita khabar kata Tuhan semua ni tu. Nak we kita ingat Tuhan, nak we kita tambah yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu cara Quran. Dan cara Quran ni buat kita ada kewajiban, ada terikat dengan Tuhan. Rasa kasih Tuhan. Nah, kita ni nak kasih Tuhan. Nah, tulis lelaki airak Allah. Canrak Allah. Ada kan? I love Allah, I love Nabi. Bulan ni I love Nabi. Nah. I love Nabi Muhammad. Kasih Nabi. Kita kena runarung boleh molok kan? Ada kita kasih Nabi. Kasih Tuhan. Kita kasih mana? Kasih supaya kita kasih mopak kita lebih lagi. Kita patuh. Nak buat gapo ingat mokpok dah. Ibu bapa nak karuk-karuk pun mokpok kita tak ada sering ingat mokpok kita. Kita dia hamba Tuhan apa tu nak buat gapo ingat Tuhan. Gitu. Dah, sebab tu kita kasih Tuhan ni. Jadi Tuhan nak kita ni tu mikir semua. Dah tengok ayat muka 100. Ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'u lah innal ladzina tad'una min dunillah. Wahai manusia, telah dibandingkan dengan satu contoh. Fastami'ulah, maka hendaklah kamu dengar. Innal ladzina tad'una min dunillah. Sesungguhnya orang-orang yang berdoa, orang-orang yang menyeru selain pada Allah, doa pada orang lain yakhluqu dhubaban wa law ijtama'ulah. Semua mereka itu tidak jadi satu lalak pun tak boleh. Kalau beripung Tuhan nak kita ingatlah dak semua tokong semua kapal semua tu semua ni semua tu nak buat lalak seka tak boleh. Nah walau ijtama'u lahu an yaslubuhum adh-dhubabu syai'a. Kalau lalak dia ambil sesuatu duduk lalak dia ambil benda la yastankidhuhu minhu, tak boleh nak ambil kelik dah, lemuhnya orang ni nak ayat. Nah dha'afat talib wal matlub, lemah orang hadap minta dan lemah orang hadap diminta. Supaya tu juga. Nah, tara lalak pun teruk dah. Ya kita ni tu lemahnya kita. Sebab itulah kalau nak minta Tuhan. Tuhan suruh, Tuhan suruh kita mikir, we ingat. Ni orang panggil cara witikan nak orang khabar ni. Sebab tu Quran nak baca semua. Tafsir panggil, tafsir nak ngaji semua. Ada dah. Kena baca semua tafsir. Setiap pelajar kena ada tafsir bahasa Melayu. Hak molek sekalian ni pimpinan Quran. Masa itu ada tafsir panggil tafsir Furqan. Tafsir Furqan ni bahasa Indo. Bahasa Indo. Jadi pokok kita ni kadang-kadang faham tak. Nah, bahasa pimpinan ni bahasa Malaysia senang, mudah. Pimpinan Quran. Tu pimpinan Quran, pimpinan Rahman. Pimpinan Rahman. Baca tu dia kena baca sekali dengan makna. Hari ni kita baca Fatihah, kita baca makna atik baca. Kena ambil wela masa hak kita ni tu, hak baca Quran sekali dengan makna. Bukan baca dah kita tak faham kan. Bukan demo ustaz diri ni pun kena tengok makna lagi. Ya Quran ni pasal hak Tuhan bukan pasal hak kita. Jadi bahasa dia tinggi. Dan kita nak kena rojok, nak klik tengok makna ke apa semua.
Dah makna dia luah, boleh mendalam. Sebab tu sahabat ni dia serah dengan Tuhan. Sahabat takut sungguh Tuhan. Kerana dia reti Quran tu pun. Tuhan tegar orang ni. Turun yang Quran tegar orang buat salah. Bukan biasa. Kita ni nak iman kita masuk. Tak ada kena dengan Quran. Wa idza tuliyat alaihim ayatuna zadathum imana. Bertambah iman mereka itu. Tambah iman. Wi iman ni kau kuat bila baca Quran. Baik Quran nak baca semua. Pahala ngaji syariah sepengan ini paling kurang nak baca sejus hari. Sejus hari tak banyak. Sejak kita ambil bela, lek pagi sikit, lek test sikit, malas sikit apa semua boleh sejus hari. Sebulan kau test sekali molek benar. Orang panggil orang ngaji syariah sungguhlah. Orang ngaji agama kan. Ngaji agama, Quran tak baca sekali apa? Lah. Gapo pula. Ngaji apa tu? Ngaji syariah Usuluddin. Lu dah bah. Quran ajar tak ajar saya bau. Alaki mai pan. Agak gih dah. Ngaji apa? Ngaji syariah, ngaji agama. Lepas tu Quran tak ada pegang keyboard lu, tak lagi. Agak gimana? Tu tak? Baca tak? Bacanya nak? Bacanya nak? Bacanya nak sehari. Tak ya kena baca mek awal tu habis bulan kali. Bulan kali lebih. Baca tak ada podeh. Dah kapo. Orang buat bicara ni dah. Orang ngaji pad, ngaji bomo, ngaji apa fot dah hafal Quran ni. Ngaji lepas belaka. Anak Quran ni dia nur, dia cahaya, wak kuat, otak jadi kuat, otak jadi gagah. Lah tu. Sebab tu kena baca Quran hari-hari. Baca Quran hari-hari. Pagi pas subuh baca Quran. Bangun. Tu tak angun subuh. Alah, ngaji syariah, ngaji agama tak angun subuh juga ada. Mai pan, dak mai pun. Angun lah subuh. Ni kadang-kadang ni niat siap-siap dah. Niat mana? Niat malam ni klik tengah malam nak tidur siang subuh. Gaji syariah. Nak barak. Boleh. Dah. Banyak sajalah wallahu a'lam.